Jumpa cakap bab ilmu pun macam sembang-sembang juga, cakap belajar pun Bang Hadi bukan guru, engkau bukan murid Bang Hadi. Apa? Tak ada guru, tak ada murid, tak ada pandai, tak ada bodoh, tak ada nak tunjuk ilmu, yang lebih berbagi, yang kurang ditambah, siapa lebih kena bagi kepada yang kurang, siapa kurang ambillah kepada yang lebih, kita ni berkongsi, kalau faham sama-sama faham, pandai sama-sama pandai, sampai sama-sama sampai. Kita ni adalah satu, kita ni sama, diciptakan Allah dari zat yang satu, diciptakan Allah dari hal yang satu, hal keadaan yang satu, yaitu Nur Muhammad Rasulullah SAW. Kembali lagi pada pagi ini pukul 2 tepatnya, Mbak Hadi buka yang mana masalah 7 sifat yang ada pada diri manusia. Mana ada sifat yang ketujuh ni, yang ketujuh-tujuh yang ada pada diri zahir ni. Ada diri zahir, mestilah ada diri batin. Supaya jangan tersalah faham, nak tengok yang batin tu dengan penglihatan batin, nak tengok yang zahir tu dengan penglihatan yang zahir, nak tengok yang rahasia tu dengan penglihatan yang rahasia, Mesti faham, kita ni manusia, Allah bagi akal, kena gunakan akal kita secara psikologi, Jangan cuba-cuba tengok benda yang gaib dengan mata zahir, Jangan nak cuba tengok benda batin pakai zahir, itu sangsut. Tengoklah mimpi tu, mimpi, apa tu mimpi tu? Bila kau terbangun saja hilang semua, tak? Itu mimpi. Ini nak tengok Tuhan, nak. Bolehkah tengok Allah tu? Boleh, jawabnya boleh. Tapi kenalah cara, kenalah ada caranya, kenalah belajar, penyaksian tu sampai tingkatan penyaksian. Bila kita nak berjumpa Allah, bila kita nak berjumpa, mesti level dia mestilah sama, Bukan nak jadi Allah. Allah dah ada level, mesti level. Apa tu level? Apa tingkatan penyaksian kepada Allah itu apa? Jadi pengetahuan syariat, pengetahuan tarekat, pengetahuan hakikat, pengetahuan makrifat, percayalah, belum tahap, belum level penyaksian, belum sampai tahap menyaksikan kepada yang disaksikan. Jadi saksi menyaksi ini levelnya bukan di makrifat, Sekali lagi Bang Hadi ingatkan ni, Apa salah Bang Hadi? Banyak guru makrifat cakap berjumpa, nak tilik, nak tengok, itu biar dia, itu ilmu dia, sebab dia tak faham makna makrifatullah, dia tak tahu sempadan ilmu dia, ilmu kita, pengetahuan kita ni ada sempadan dia, ada batas dia. Manusia itu mempunyai batas, jangan nak melampaui batas, Mata zahir ni ada sempadan dia, ada batas dia. Telinga zahir ni ada batas dia. Apa batas tu? Malaysia panggil apa? Tak tahu kah?
Jadi kalau jadi manusia nih, kalau manusia ini sedar, paham, sempadan, nak tengok yang zahir, pakai mata zahir. Itulah Allah bagi dua. Arti dua tu, makna dua tu bukan dua penglihatan. Penglihatan tu satu. Macam mana orang buta tu? Orang buta tu macam mana? Dia tengok pakai mata zahir kah? Orang buta tengok pakai mata zahir kah? Ni biar faham ya. Orang buta tu mata zahir dia tak ada. Mata ada lah. Biji mata ada. Biji mata ada. Tapi tak boleh tengok sebab buta. Maka dia tetap boleh menengok, Dia tetap boleh menengok dengan penglihatan batiniah dia. Pandangan rohaniah dia, Boleh. Begitu juga kita nak melihat Allah ni. Tapi kita bukan nak kaji, bukan pengajian penglihatan Allah ni ya. Jauh lagi nanti. Kita masih duduk di makrifat lagi ni, ya. Masih mengkaji pandangan zahir dan pandangan batin. Kalau pandangan zahir berbatas, ya, berasma, berwaktu, berafal, bersifat, berzat, itu pandangan zahir. Muhaddas, kasar, mata kasar, badan kasar, jasmaniah, syariat, bahkan dikumpulkan semua. Jadi supaya kita ni tak dikecoh orang lagi, tak ditipu orang. Zahir, syariat, kasar, apa lagi? Biji mata, apa lagi? Dah semua bang Adi bagi tahu dah. Supaya jangan sangsut-sangsut. Itu luar nama dia. Bagian luar. Bagian luar itu bukan terlepas dari tubuh kita ni. Dia bersempadan, dia mempunyai batas. Tak boleh tembus-menembus. Namanya pandangan nyata. Yang nyata saja boleh ditengok dia. Yang kasar saja. Yang halus tak boleh. Jangan dicampur dengan yang batin. Jangan dicampur dengan yang halus. Mesti faham. Mata engkau tu, tengok. Kalau udah macam ini, kau cakap penghadi kasar pula. Mata kita ni, mata zahir kita ni, hanya boleh tengok, hanya boleh tilik, hanya boleh memandang yang kasar juga. Jadi mesti faham dulu. Ini Allah, ini Allah. Macam kita ni kah? Macam hang kah? Macam makhluk kah? Jadi kalau tak faham, belajar faham. Ketahui sifat laisa kamitslihi syai'un. Faham dulu betul-betul. Kalau tak faham, tanya dengan guru. Carilah, guru kan banyak. Banyak guru. Apa tu makna laisa kamitslihi syai'un? Sebab apa Bang Hadi buka ni kajian macam ni? Sudah terlanjur banyak sangat orang nak menengok-nengok Tuhan ni. Guru pun banyak juga. Dah terlepas-lepas. Dah banyak terlepas kajian dia. Terangnya manusia, terang lagi Allah. Terang lagi cahaya, lagi terang Allah. Ada kan yang cakap-cakap macam tu kan?
terang matahari, lagi terang Allah. Kenapa Allah kau banding-bandingkan dengan matahari pula? Allah dibanding-bandingkan dengan cahaya ke? Allah engkau banding-bandingkan dengan benda? Allah dibanding-bandingkan dengan yang diciptakannya? Bolehkah? Kalau main di syariat, kalau kajian syariat boleh. Supaya paham duduknya dulu. Kalau duduk di syariat boleh. Ya. Jangan mengaji makrifat tapi menjelaskan tentang syariat. Bab makrifat, makrifat ajalah. Jangan masuk-masuk ke syariat. Ini menjelaskan, menerangkan makrifat. Tapi menyeberang ke syariat. Akhirnya murid sangsut, salah paham. Karena dipahamkan dengan yang salah. Pandangan zahir tu pandangan makhluk. Dalam sifat 20 basirun. Bersalahan dengan basar. Basirun makhluk yang diciptakan Tuhan. Basirun basar Allah. Kalau salah nih, cakap salah, komen tu bawah tu. Basirun tu makhluk. Basar tu Allah. Sifatullah tu basar. Basir. Basar, basir. Bukan Abu Basir. Artinya lihat. Maknanya basirun penglihat, melihat. Basirun tu melihat. Basar lihat. Apa engkau Abdul? Engkau ni ngacau lah. Jadi basirun sampai dunia ni jatuh, sampai langit tu jatuh, sampai langit tu jatuh, tak boleh berjumpa dengan basir, dengan basar. Faham tak Bang Adi cakap ni? Basirun tak pernah berjumpa dengan basar. Ini wahai guru-guru makrifat mesti paham ya. Basirun tak boleh pernah berjumpa dengan basar. Sebab sifat Allah itu bersalahan dengan yang baru, dengan yang baharu. Basirun muhaddas, basar kadim zatnya. Ini makrifat. Sudah paham nih? Basirun makhluk. Basirun penglihatan yang diciptakan Allah. Dari Allah memang basirun tu. Tapi basirun itu dibagi Allah bukan nak melihat Allah. Basirun. Kalau nak melihat Allah kena pakai basar. Ingat tu. Jadi kalau nak melihat Allah pakai penglihatan Allah. Macam mana caranya tu nak memakai penglihatan Allah? Wah, ini ya. Ini bukan di makrifat duduknya. Nak memakai penglihatan Allah. Engkau Allah kah nak pakai penglihatan Allah? Itu makanya di atas level daripada makrifat ni masih ada lagi. Ini baru duduk di makrifat, baru selesai di makrifat, dan nak menyaksikan Allah pula.
Berkali-kali Bang Hadi cakap. Banyak sangat Bang Hadi dah cakap lah. Makrifat itu awaludin makrifatullah. Tak faham ke maknanya tu? Awal-awal sekali hidup ni, awal-awal sekali hukum ni, mengenal Allah. Jadi ilmu makrifat ni baru nak mengenal, bukan nak menyaksikan Allah. Awaludin makrifatullah itu maknanya awal-awal sekali kita ni hendaklah kenal Allah. Bukan maknanya awal-awal nak menyaksikan Allah. Ini kena tahu. Faham tak? Jadi kalau belajar makrifat, belajar mengenal Allah. Belajar ilmu makrifat, belajar mengenal Allah. Bukan belajar nak tengok Allah. Faham? Inilah susahnya kalau dari awal tak ikut apa yang Bang Hadi buka ni. Jadi Bang Hadi cakap lain, dia cakap lain pula. Sebab tak faham, tak ikut dari awal. Itu makanya dekat live ini susah nak faham. Ada yang ikut awal, ada yang di pertengahan, ada yang akhir. Itu makanya sulit, susah, nak memahamkan yang di tengah-tengah ni, yang baru-baru masuk ni. Bang Hadi buka lain, dia tanya lain pula. Kembali lagi, judul kita ni bersembang ni, berbagi ni, pandangan zahir, pandangan batin, penglihatan zahir, penglihatan batin. Tanya masalah ni, ini bab yang dibuka. Jangan tanya bab lain. Jadi kalau pandangan zahir ni, penglihatan zahir ini bersempadan, berbatas. Apa batas tu? Mempunyai kelemahan. Ada had dia. Mata zahir kita ni ada had. Tak tahu juga had ke? Mampui. Aku pakai bahasa Melayu. Bunyi Melayu pun tak faham. Mata ni mata. Ini namanya mata. Mata zahir, mata kasar, mata syariat, mata tubuh kasar. Ni. Yang boleh ditengoknya, yang kasar juga, yang zahir juga, yang nyata juga. Mata inilah tempat kenyataan lihat. Lihat itu tempat kenyataannya di mata, biji mata kita ni. Ini tak boleh melihat kalau tak ada ruh. Mata yang tercelik ni tak boleh berfungsi apa-apa, tak boleh buat apa-apa kalau tak ada ruh. Ini kan kena kaji lagi. Apa ini ruh? Kenapa ruh ni keluar dari batang tubuh ni, keluar daripada syariat ni? Mati semuanya. Kalau roh masih ada di badan kita, masih ada di tubuh kasar kita, masih ada di jasad kita, masih ada di syariat kita. Telinga mati, mata tak mati. Mata mati, hidung tak mati. Hidung mati, tangan tak mati, kaki tak mati. Tapi kalau roh yang keluar dari batang tubuh, dari jasad, dari tubuh syariat, dari tubuh kasar, dari tubuh muhaddas, apa namanya? Isdat. Tak tahu isdat? M-A-T-I. Mampui. Kena tahu apa ini roh. What is this? Kan macam tu. Kenapa satu ni keluar daripada jasad kita? Kenapa yang satu ni keluar daripada syariat kita? Ikut semua. Kenapa yang satu ni keluar dari batang tubuh kita? Semuanya ikut keluar. Semuanya ikut mati. Kenapa tu? Apa ni roh ni?
Tidak ada di makrifat. Berkali-kali Bang Adi cakap tadi, makrifat ni cuma nak kenal, faham tak? Bab kenal saja dia, hanya kenal saja. Ini makrifat. Jadi jangan kena temberang guru, ya. Tanya lagi dengan guru tu yang mengajar makrifat tu, yang membuka kaji makrifat. Guru, ini makrifat ni apa maknanya? Kena tanya dulu. Supaya kita ni tahu apa yang kita nak belajar ni. Supaya kita ni tak nak tahu apa yang dibagi guru. Makrifat ni ilmu, pengetahuan, kajian. Nak kenal Allah. Pegang baik-baik ya. Kalau nak jumpa Allah, lain lagi babnya. Kalau nak menyaksikan Allah, lain lagi babnya bro. Cakap tu dengan guru tu. Jangan sembarang aja nak bagi tunjuk aja. Dia ingat makrifat ni, dia seorang aja pegang kah? Banyaklah. Iraq tu banyak orang makrifat. Afghanistan, Turki, mana lagi? Istanbul. Tu negara-negara yang banyak Islamnya. Apa lagi tadi? Masih pandangan zahir lagi ya. Pandangan zahir ni boleh mati, terhad. Pandangan zahir. Tu orang buta, mati pandangan zahirnya. Tapi tempat zahirnya, tempat pandangan zahirnya tak mati. Tubuh kasarnya, tubuh zahirnya, tempat mata tu, kedudukan mata tu tak mati. Walaupun mata tu mati. Itu contohnya orang